Okay, Assalamualaikum. Salam Sabtu 5 Mac 2022. Sekarang jam 3.36 petang. Sebelum saya mulakan, kita tengok indeks dulu. Tapi saya pilih future sebab nampak volume. Dalam trading view ni, saya punya subscription ni yang nampak volume cuma future saja. Jadi yang ni tak nampak, susah nak tunjuk. Secara mata kasar untuk tempoh daripada Disember sampai sekarang, kita anggap dia masih bullish lagi lah. Macam mana kita nak tahu dia bullish? Mana pandangan kita anggap dia bullish ya. Buruk-buruk macam mana pun kita anggap dia masih boleh disebabkan dia naik, turun dan dia break. Masih lagi belum jatuh di bawah aras yang dia pernah break ni. Masih lagi bertahan. Jadi kita bayangkan dia masih lagi bullish. Dia bukanlah strong bullish. Bila kita nak rasa dia tak bullish balik, bila harga dah start jatuh ke bawah balik ni lah. Dia ada banyak contoh. Kita nampak yang ni turun dan dia break. Tak kekal lama, jatuh balik. Kita ada lagi yang ini. Pada ketika ni kita boleh kata dia masih dalam keadaan bullish lagi. Cumanya bila dia dah start turun balik ke bawah, dan kita tak anggap dia sebagai bullish lagi lah. Sama juga mana-mana pun kalau kita tengok katalah macam ni, masih lagi bullish. Walaupun pada ketika ini kita nampak begini, kita masih lagi dalam bullish. Bullish maksudnya dia dalam zone, orang kata bull masih menguasai, berbanding ketika harga sedang menurun, turun lah. Kalau pakai trendman cycle, itulah cerita dah. Cuma kita tak trade stock index. Jadi index ni sebagai kita punya panduan saja. Sebab kalau kata indeks sedang meriah, lebih mudah mencari stok yang breakout. Walaupun stok yang kita beli itu bukanlah isi dalam indeks ni. Dan indeks ni pun kalau nak naik kan, diorang ni kalau nak naik kan boleh je naik, tak ada masalah pun. Sebab dia tak perlukan semua 30 stok pun. Mungkin 5 market cap yang paling besar je lah, big cap macam sekarang ni kita nampak sejak awal tahun dengan sekarang ni, kebanyakannya yang menggerakkan stok adalah bank dan tambah sikit plantation. Maksudnya tak banyak, ada 2-3 je, 2 je kot, satu kot. Tapi bank yang banyak bergerak. Berbanding masa kita pandemik dulu, mungkin yang bergerak adalah Tok Glove tak salah. Kemudian pengakhir punya rally terakhir Glove tu, senang cerita masa naik tu kebanyakan Glove yang gerakkan stok indeks. Jangan cuma gerakkan stok Glove Glove punya counter saja. Dan cuma maintain je lah, maintain bank tu supaya tak jatuh. Bank ni senang, dia memang terlalu sensitif bank ni. Kalau bank jatuh, kita nampak indeks tu cepat je jatuh. Dan kenapa kita kena masih lagi berfikiran bullish? Disebabkan untuk daily kita boleh kata harga dah start naik di atas 200. Ini permulaan setup bullish sebenarnya, kalau ikutkanlah, sebab dia dekat dia bukan jauh dari bawah baru nak cross. Kita nak marah macam mana pun tak guna Sedangkan Rusia yang power pun stock market dia tergolek habis. Indeks walau jatuh sekalipun, tergolek pun, tetap ada stok yang boleh di trade. Ada juga orang yang buat untung. Sebab market ni kan dia public data, semua orang boleh nampak. Setakat nak tengok siapa yang jalan tu tak ada hal lah. Dia bukan satu benda yang rahsia. Cuma kita bila nampak tu nak buat apa. Okay, sebelum kita check trading mode untuk yang bulan 3 ni, pada 2 hari bulan 3 lepas, hari Selasa, saya ada tambah sikit dalam trendman cycle alert ni. Saya beritahu saya nak tambah NWP ke dalam list trailing mode. Jadi total sekarang bukan 10 tapi ada 11. So kenapa saya pilih NWP? Pertama, masa ni trailing mode kan, kalau buka matikan trailing mode, saya ada problem dengan dia punya selalu jadi internal server error. Sebab saya pilih dia waktu ni, sebab kalau tengok gambar sebelah kanan ni, sebab bentuk dia tu agak cantik. Bukan agak cantik lah, sangat cantik lah bagi saya. Sebab tu saya pilih dia, saya masukkan. Dan hari ni nampak Jumaat lepas dia ada benda ni nampak waktu kita buat intraday hari Rabu minggu satu lagi kan. Masa tu dalam banyak stok, 5 stok tu saya pilih NWP kan. Jadi daripada intraday saya nampak dia cantik. Jadi bila kita nampak cantik, sepatutnya kita simpan dia dalam list. Kadang-kadang kita nampak hari tu cantik tapi hari tu dia tak nak jalan lagi. Selepas beberapa hari tu baru nampak dia jalan. So ingat, bila kita buat screener, tak semestinya kita nak kena selalu banyak sangat
sok nak tengok, nak pindah apa semua kan. Kadang-kadang ada hari yang kita tengok tu, kita dah nampak dia cantik, cuma dia tak jalan hari tu. So masukkan dalam list dan cuba ikut. Mungkin pandangan pertama kita yang mula-mula dulu sebenarnya dah betul, cuma masa dia nak jalan tu belum lagi. Jadi saya masukkan dia sebagai trailing mode juga. Pada yang menggunakan alert ni, kalau perasan saya bagi tahu beberapa kali dah pasal alert. Setiap kali, sebab alert yang ini dia real time, trading view ni kan pakai webhook, dia real time. Jadi pada ketika ni kita akan dapat, kalau kata harga je masa tu harga ni naik ke atas, memang kita akan dapat signal cycle begin pada ketika itu. Sebab cycle begin, breakout, broken minor support dengan sell alert, kalau kejadian tu berlaku di real time, dia terus hantar. Sebab dia tak bergantung pada harga tutup dia tu, tapi dia hantar sekali je lah. Jadi sebab tu kita akan dapat dia cycle begin pada hari ni. Kita pernah dapat cycle begin, tak salah saya waktu ni kot. Tak, ini baru nampak. Nah ni, hari ni kita nampak, tapi bila buka chart kan, kata dah market dah tutup, buka chart dia tak nampak. Sebab dia closing dekat bawah. Closing dia sama dengan 5 days punya belakang. 5 days punya high kan. Tapi yang ini berjaya juga keluar cycle begin disebabkan closing dia last minute, dia 255 ni duduk di sebelah kanan. Dia duduk sebelah kanan 255. Jadi kalau kita beli satu lot pun dia tetap jadi 255. So ini cara dia menyorok. Saya panggil dia menyorok lah. Sebab saya ambil closing price, saya tak ambil high. Ada ketikanya kita nampak dia cycle begin, tiba-tiba petang sebab dia closing jadi hitam ke bawah. Bila buka chart, kenapa chart tak tulis cycle begin, tapi dekat screener alert ni keluar cycle begin. So itulah maksud dia. Sementara signal-signal lain macam candlestick signal lah, inside bar, doji, hammer ke spinning top, semua dihantar selepas market tutup. Volume test semua lepas candle daily tutup. Okay, B plan ni tak ada dalam senarai kita punya trailing mode, tapi saya cuma nak ulang kaji balik lah apa jadi. Dan kalau tengok balik video lama, apa yang saya cerita dulu, nampaknya dia berjaya menjadi pada chart yang ini. Di mana pada ketika itu kalau kita nak betul-betul trailing dia, sama ada kita pakai yang gasan menegak ni ataupun gasan yang tegak ni, whatever lah. Tapi bila kejadian ni, mana kalau candle tu dah jadi kecil ni kecil, ni range dia makin kecil dan dalam masa yang sama dia muncul inside bar. Inside bar ni boleh berlaku banyak tempat, dan saya boleh refer balik video trading cycle pasal inside bar ni. Inside bar ni saya pilih hanya ketika harga yang sedang menaik, ataupun kalau tak naik pun sebatang naik tinggi, lepas tu muncul inside bar. Jadi kalau kata inside bar tu berlaku dekat bawah menurun, turun keluar inside bar, dia takkan warna orange. Memang tujuan saya buat inside bar untuk yang berada di atas saja. So inilah yang saya sembang itu hari, bubuh mulut, supaya kita bersedia kalau siapa pakai trailing mode, inilah kejadian dia. Maksudnya dia naik, lepas tu dia dah ke kanan. Dia tak buat new high dalam 2 hari, lepas tu muncul lah dia punya signal ni, inside bar adalah doji. Bila tengok macam ni, kita tak katalah dia tak bullish ini masih lagi keadaan bullish. Stok naik gitu. Walaupun dia menurun, kita kata dia correction, dan masih lagi bullish. Cumanya cara trading tu dah tak sama lah. Tak sama yang macam main kejar-kejar waktu ni. Ini kita kena layan pullback. Macam mana bentuk pullback yang boleh dibayangkan? Kita kena tengok jatuh dia berapa laju nanti. Kalau dia ni kira laju jugalah kalau kata dia makin laju panjang, nanti tunggu sampai candle tu jadi kecil-kecil, boleh tumpang. Cuma kalau dia dah terlampau jauh turun ni, lagi-lagi dia dah sampai RM1, macam RM1 jatuh tinggi ni, kemungkinan besar dia melintang ni akan jadi lama sangat. Ataupun kalau dia panjang, nanti dia melantun, dia panggil automatic rally, sekejap je, kadang-kadang 1 hari, kadang 2 hari. So waktu ketika jatuh ni nanti awak boleh ukur untuk layan melantun
Daripada sini mungkin dia lantun antara 38, 50 ataupun 1. Kalau 38 tak lepas, biasanya kita panggil weak retracement kan. Ni terbalik. Cuma bila melayan memang macam ni, saya lebih suka tunggu dia siap dulu. Bukannya saya nak menggagak berapa jauh nak pergi, tapi inilah area-area dia akan jadi. Kalau masih lagi nak follow dia punya, tunggulah paling atas untuk next breakout. Kita tak tahu, kadang-kadang dia tipu ni, kan sambung lagi naik atas. Okay. Kalau yang pakai normal punya, patutnya dah ada nampak target. Okay. Kalau awak tengok awak punya signal ni sekarang tak sama dengan apa yang awak pakai. Ni samalah. Tapi kalau kata tiba-tiba awak nampak, kenapa abang punya SE signal ni nampak lain, saya memang ada buat perubahan daripada stop loss dia. Saya cuba tinggikan stop loss tu. Jadi kalau ada nampak beza, awak pakai je lah yang awak punya ni. Yang saya tunjuk ni masih lagi belum siap. Even pakai yang private cycle biasa pun dah sampai target. Patutnya pandai-pandai lah kan. So semua stop transition yang mana bergerak begini, so maksudnya kita dah masuk kawasan pullback. Kalau turunkan pada, katalah turunkan kepada 1 hour, mungkin lah boleh nampak dia punya pullback tu cepat sikit. Ni kira trend dah habis lah ni. Mungkin ni turun jauh sikit. Senang cerita, untuk 1 hour trend dah habis lah. Okay, kita pergi pada 10 stop 11 campur 1 NWP untuk trailing mode ni. Tak perlu banyak cerita. Saya tak nak cerita banyak lah sebab tak nampak apa-apa pun. Macam Muhibah ni pun tidak ada pergerakan. Sorry, kita kena tukar trailing mode maksudnya dia masih belum meninggal, tapi nampak okey. Cuma volume tak ada sajalah. Ini orang kata beli tutup mata. Bila masa dia tak jadi, bila salah satu stop loss ni kena dan dia terus turun tak adalah kena naik balik. Seperti LB Alum yang ni. Sayang, kena kemudian sambung balik. Hari ni 1 Mac kena. Sepanjang ni tak kena. Sini saja kena sikit naik balik. Okay, yang kena naik balik ni, awak boleh tengok balik video stop loss tu. Ada ketikanya kita letak stop loss bukan kat tempat-tempat kat merah ni, kita letak 2 bit. Tapi kalau 2 bawah tu pun kena, dan katalah tak nak jual, patutnya kita tunggu esok. Esok baru kita start nak decide ke apa tahan. Tapi inilah cerita dia. Kalau saya rendahkan stop loss ni, bayangkan kalau ini saya turunkan ke bawah, katalah saya ubah dia punya script, saya turunkan ke bawah, nanti cat-cat lain akan ikut sekali. So kat sini, kalau saya dulu kadang saya tengok cat patutnya kita turunkan bawah sikit, tapi saya dah stop dah ubah dia punya stop loss tu. Cuma ni masih bullish, box trading lagi, tak ada volume, tak ada masalah lah. Cuma follow je lah macam mana dia nak pergi. Cuma untuk trailing mode sini sampai sini je lah dah habis. Yang ni awak kira trailing mode yang terbaru lah. Next saya ada WTK. So WTK tengok ini stop loss dia 495, close 495. Sebab tu dia tak merah, jadi kuning saja. Kalau ikutkan, kalau dia bawah sikit dia close, dia jadi merah. Yang ni jahat. So jahat Kalau awak replay balik apa yang dibayangkan, candle kecil tu. So kita ada satu lagi. Kan bila saya kata itu hari kita nak tunggu antara pullback breakout akan muncul dulu. So betul pullback breakout muncul dulu, baru kita akan jumpa breakout balik. Untuk pullback breakout ni muncul kalau awak pilih trailing mode aktif. Kalau tak buat trailing mode aktif, dia tak nampak pullback breakout sebab cycle dah habis. Kita ada break, kita ada TP target, dia tak keluarlah pullback sebab pullback breakout tu muncul ketika dalam cycle saja. Jadi kadang-kadang bila kita buat alert, kalau awak tak pilih activate ni, dia akan ikut setting yang ni. Kalau awak pilih ni activate, kemudian baru pasang alert,
Sorry, kalau baru pasang alert, dia akan ikut yang ini pula. Nanti kita cerita lagi lah. Mungkin kadang confused kenapa saya pasang alert tak keluar pun. Even saya punya ni pun tak keluar. Dekat Telegram tu, sebab saya tak pilih, masa saya buat alert WTK ni, saya tak pilih yang mode yang ni. Saya pilih mode yang biasa tu, yang tak nampak pullback breakout ni. Dan Gtech ni lama-lama ni kan boleh buang ni. Okay, kenapa saya kata boleh buang? Tapi saya simpan jugalah. Pertama, saya tak suka yang ni lah, panjang sangat candle lah. Sebab bila panjang macam ni, awak nak kena tunggu satu candle yang panjang juga untuk lawan balik. Macam ni kan, ni panjang kan, ini panjang, inilah lawan dia. Ni panjang, ini lawan dia. So kalau ni panjang, awak kena tunggu satu lagi candle hijau panjang punya. Dan kalau kata nak keluarkan dia daripada list pun boleh. Sebab katalah dia punya, okay, ni yang paling high boleh pasang high. Okay lah, katalah 50% lah, senang. Nombor bulat. Pasang je alert, tunggu sampai dia break 50%. Dan boleh layan breakout. So untuk orang kata mungkin saya tak nak lah, saya nak beli kat bawah-bawah ni, pun boleh juga. Boleh juga. Boleh juga nak tunggu. Cuma beli kat bawah ni awak kena faham lah. Kalau dia tak naik, tak jadi, dia jatuh di bawah, cepat-cepat keluar. Dia tak nak dia turun. Sebab dia duduk sekali dalam sektor teknologi. Sektor teknologi ni kita tahulah kebanyakannya teknologi ni saya tengok satu stok Penta cukup lah. Penta, lepas tu kawan dia QVS. Tengok dua ni cukup lah. Dua ni saya dah boleh agak lah nak follow teknologi ke tak. So capital A masih tidak ada pergerakan, dan saya tak cadang pun, untuk stok-stok yang macam ni kalau kita beli yang tunggu nak naik, sebab ini memang lambat berbanding kalau dah ada trend. Nescon pun kena hati-hati yang ni lah. Dia jatuh bawah ni, kita terus automatic kepala otak kita, kalau yang belum ada lah, belum ada, kita bayangkan pullback nanti. Yang dah ada, mungkin boleh orang kata kurangkan posisi ke, ataupun dah start take profit ke. Cuma masalahnya kalau start beli kat sini, dah jadi macam ni, jatuh tak nak jual. Tu yang masalah tu. So AWG pun sama, masih lagi lah dia ada trend dia. Cuma dia tak ada pergerakan yang menarik sepanjang minggu ni. Ini pun tak salah ada breakout kan muncul ke cycle begin lah, tapi sebab closing dia. So stop loss pun tak berapa jauh kalau nak entry. Cuma trend dia belum kukuh lagi lah. Belum kukuh. Kalau dah ada duduk dalam ni, selagi tak kena stop loss, okay je. So Uzma patutnya dah jatuh. Ini pun boleh buang lah saya rasa. Dia dah break, naik balik, lepas tu kan turun balik. Senang cerita dia macam ni. So macam ni, kat bawah je beli, atas jual. Bawah beli, atas jual. Kalau kata bocor bawah ni, cut loss. Cuma trend tak ada. Saya hari tu, yelah kita ingatkan minyak kan tengah naik. Jadi saya, cuma bentuk dia tak makan cantik, tak sedap lah. Terlalu sensitif dengan minyak. Dia kan kalau kata nak jalan, dia jalan cantik je. Jalan cantik, tak ada dia nak pasing-pasing. Kalau dia pasing-pasing ni, maksudnya dia belum habis kumpul lagi lah ni. Tapi saya letak juga. Sebab apa Okay, tak apa, kita sambung. So TH Plan ni sama dengan BP Plan tadi, saya gunakan konsep yang sama. TDM pun gunakan konsep yang sama. Cuma dia itulah dia bergerak tu, range dia tak berapa besar lah kan. Dia macam nak kata berat sangat ke. Patutlah 1.72 bilion, floating 618, kira banyak lah. Patutlah dia punya ni macam berat je. Cuba kita bandingkan dengan TH Plan. Implementation share dia 800, mana bawah 1 bilion. Patutlah dia boleh jalan laju.
Yalah, plotting dia walaupun tak sebanyak share, tapi total share dia 883 kan. Ini silap-silap rasa stok plantation ni semua bagi bonus issue dia. So yang terakhir NWP tadi saya dah cerita, saya tak faham lah. Dia kalau ada masalah bagi tahu error tu kat mana, tapi dia tak bagi tahu error kat mana. Dia cuma tulis itu internal server study error. Pening paling nak cari kat mana error dia. Okay, selain daripada semua-semua tu, antara yang kita mungkin lah saya rasa boleh tengok, consumer ni kebanyakan gerak stok emas kot, emas. Geng kayu tak pastilah. Okay, antaranya yang kita boleh tengok macam properties, yang belum gerak lagi construction, belum lagi lah kita ambil properties, construction tu dia dekat-dekat. So, industri produk ni pun boleh. Dekat dalam bursa Malaysia ni, industri produk adalah sektor yang paling banyak stok. Terlalu banyak stok dalam tu, ada 200 ke 300. Jadi kalau orang kata gerak satu hari tu, dia mesti bergerak lah industri produk. Agak menarik, dalam volume power semalam ada 2 stok je yang gerak. 2 sektor, property, industri produk. So kalau tak salah saya, properties sekarang ni saya tak pasti apa yang menggerakkan dia, tapi yang nampak macam cantik adalah eco world lah. Dia kalau pakai trailing mode trailing mode tak kena. Semalam nampak macam kena dah. Lepas tu dia buat breakout kecil, nampak agak menarik. So mungkin kita boleh bersedia dengan stok-stok properties pula. Kalau ikutkan dia punya kat dalam ni, tak adalah banyak menarik pun. Kebanyakan tak. Semua setiap sektor ada dia punya wakil bergerak. Dia tak semestinya orang kata yang big cap. Kita tengok yang mana yang bergerak. Yang bergerak tu lah kita akan anggap dia sebagai leader dia lah. Kalau ikutkan sektor tadi punya chart ke barang kalian, SP Setia ni yang menggerakkan sektor sebab bentuk dia sama dengan yang chart sektor properties tadi nampak bentuk dia akan sama. So mungkin SP Setia. Kalau kata ada rajin-rajin cari kebanyakan tak bergerak lagi, jadi tak berapa nak cun lah. Dulu stock plantation B plan macam inilah bentuk dia, tapi lepas B plan tu mula break atas ni, sekarang kita kata tunggulah atas ni, tak nak, bukan tak nak, kata tinggi kan, 585 tinggi, sudahnya dia naik setinggi-tinggi yang dia nak lah. Tak percaya lah, tengok bentuk tadi, lepas tu dia mula berubah lah. As long dia tak buat lagi, kita nampak low ni makin meninggi lah. Cuma kali ni baru dia start gerak. Cuba dengan LBS tadi, so mungkin lah boleh masukkan dalam list standby. Yang kata kalau malah nak tunggu bawah ni pun, tunggu je lah atas ni 585 ke, tinggi atas 60 sen ke. Nanti kita akan nampak dia akan, hopefully lah dia bergerak. Okay lah, itu saja untuk minggu ni. Assalamualaikum, bye bye.